Okey, yang ini kita nak bincang sikit tentang soalan struktur ataupun esei bahagian kegiatan ekonomi. Okey, bagi soalan struktur atau esei, kita akan ikut markah yang diperuntukkan ya. Contohnya kalau dia diberi 4 markah, kita perlu menyediakan 2 faktor dan 2 huraian. Manakala kalau diperuntukkan 6 markah, pada soalan tersebut kita perlu menyediakan 3 fakta, 3 huraian, 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Tetapi depends pada bentuk soalan. Jika pada bahagian hadapan ditulis terangkan, huraikan, jelaskan. Bagi soalan senaraikan ataupun nyatakan, tidak dikira macam tu. Kalau senaraikan ataupun nyatakan, kita hanya ambil fakta saja, senaraikan saja, list saja ya. Okey, so macam soalan atas ni. Kita tengok soalan Q ni ya. Terangkan. Kita terangkan. Bila terangkan, kita terikat ya. Pada tadi yang fakta, huraian serta contoh tadi. Okey, terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia. So, soalan ini biasanya diperuntukkan sebanyak 4 markah ya. 4. So, kalau 4, kita perlu sediakan 2 fakta, 2 F tambah 2 huraian. Okey. So, kat sini kita tengok dulu. Dia nak fakta apa? Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia. So, kata kuncinya adalah faktor-faktor kegiatan pertanian. So, awak ingat balik. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi. Betul tak? Di bawah primer. Kita dah belajar hari itu kan? Kegiatan ekonomi. Pertanian adalah salah satu kegiatan ekonomi primer utama. So, baru tadi kita belajar faktor-faktor kegiatan ekonomi di Malaysia. Ada berapa? Ada 5, betul? Ada B, bentuk muka bumi. Ada T, tanah. Ada I, iklim. Ada S, saliran. Dan ada M. Kan tadi kan kita dah belajar betismu kan? M kan? Mentah. So, mana satu faktor yang berkait dengan pertanian? Yang paling berkait dengan pertanian? Contoh. Fakta. Sebab dia nak 2 fakta kan? Pilih 2. Yang paling berkait adalah T, tanah. Betul tak? T, tanah. Dan B, bentuk muka bumi contoh. Okey. So, awak kena tulis dia punya 2 fakta tersebut. Ada perkataan bentuk muka bumi dan ada perkataan tanah dalam awak punya jawapan. So, contoh jawapan kat bawah ni ya. Okey, kita ambil bentuk muka bumi. So, dia punya ayat dia, bentuk muka bumi, itu fakta. 1 markah. Dan tanah pamah, maksudnya kita sebut dia punya huraian. Tanah pamah. Kan bentuk muka bumi ada 3 tadi kan? Tanah tinggi, tanah pamah dengan pinggir laut. Betul tak? So, kita sebutkan tanah pamah dulu. Tanah pamah, kita sebutkan dia punya terdapat tanaman padi serta getah. Itu adalah contoh. Ni C. So, kat sini sebenarnya dia dapat fakta 1 markah, huraian 1 markah. Sebenarnya padi serta getah ni dah dapat 1 markah lagi. Tapi sebab ini soalan 4 markah, kita nak 2 fakta 2 huraian. So, contoh yang tadi tidak dikira lah. Okey, kemudian kita ambil yang tanah pula. Contoh kat bawah ni, salah satu contoh yang ini di tanah tinggi. Ni fakta juga, tetapi ke atas okey, ini fakta kedua kan. So, pula ditanam teh dan sayur hawa sederhana.
Okey, tanah pinggir dah fakta. Ini contoh. Okey. So, di sini contoh juga kadang-kadang boleh dijadikan huraian. So, di sini dah diterima contoh ni sebagai huraian. Yang kedua ni lah, yang pertama tadi sebab dia dah lengkap, ada dua fakta, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Tetapi kat bawah ni ada huraian tanah tinggi, kemudian ada teh dan saya hawa sederhana tu sepatutnya contoh. Tetapi sebabnya kat sini tak ada huraian fakta, ianya diterima sebagai huraian juga. Okey. Okey. So kalau awak tulis dua jawapan ni, dah cukup 4 markah sebenarnya. Okey. Ataupun kalau nak tambah lagi, contoh macam ni, dia letakkan pula faktor tanah. Faktor tanah adalah salah satu fakta juga. Ini fakta tanah. Kemudian sebutkan huraian dia, tanah aluvium. Satu fakta lagi, ditanam padi contoh. Kat sini sebenarnya kalau awak tulis 3 ayat ni, awak sebenarnya dah boleh dapat. Okey, so yang jawapan 1 3 markah dah dapat. Jawapan kedua ni dah dapat 2 markah lagi, 5 markah. Yang bawah ni pula ada 3 markah, so 8 markah. So kalau soalan ni memperuntukkan 6 markah, awak dah layak dapat full mark. Okey, kalau dia memperuntukkan 4 markah pun awak dah full mark kalau tulis 2 saja. So ini adalah pilihan jawapan lah untuk soalan terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia. Okey, kat bawah ni tengok tanah letterit. Boleh juga guna tanah letterit. Kemudian sesuaikanlah dia punya tanah letterit tu, dia punya contoh dia apa? Getah dan kelapa sawit. So kat sini saya nak tunjuk awak kena pilih. Kalau sebab 4 markah, pilihlah mana-mana kat bawah ni soal dia punya jawapan yang merangkumi 4 markah. Lebih tak apa. Contoh nak pilih yang ini dan ini, dapat 4 markah. Ataupun boleh juga nak pilih yang ini nombor 1 dengan yang bawah ni. Boleh juga mana-mana satu ya. Okey, bergantung pada berapa markah. Faham ya?